Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Kejadian babak ke-31. Yakub melarikan diri daripada Laban. Mari kita bermula. Yakub mendengar anak-anak lelaki Laban berkata begini. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita. Dia mendapat segala kekayaannya daripada harta ayah. Yakub juga nampak bahawa Laban tidak lagi ramah dengan dia seperti dahulu. Kemudian, Tuhan berfirman kepada Yakub, "Kembalilah ke negeri bapa kamu dan kepada sanak saudara kamu. Aku akan menyertai engkau." Oleh itu, Yakub menyuruh orang memberitahu Rachel dan Leah supaya berjumpa dengan dia di padang, di tempat ternakannya. Yakub berkata kepada mereka, "Aku nampak bahawa bapa kamu tidak lagi ramah dengan aku lagi, seperti dahulu. Tetapi Allah telah disembah. Bapa aku menyertai aku." Ya. Allah yang disembah oleh bapa aku menyertai aku. Kamu berdua juga tahu bahawa aku telah bekerja bagi bapa kamu dengan sekuat tenaga. Meskipun begitu, aku telah ditipunya dan upah aku diubah-ubah sampai 10 kali. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepada aku. Apabila bapa kamu berkata, "Kambing yang berbintik-bintik akan menjadi upah aku," maka ternakan itu melahirkan anak yang berbintik-bintik. Apabila dia berkata, "Kambing yang belang akan menjadi upah kamu," maka ternakan itu melahirkan anak yang belang. Demikianlah Allah mengambil ternakan kepunyaan bapa kamu, lalu memberikannya kepada kamu. Pada musim ternakan mengawan, aku bermimpi dan melihat semua kambing jantan yang sedang mengawan itu loring, berbintik-bintik dan belang. Malaikat Allah berkata kepada aku dalam mimpi itu, "Yakub." Aku pun menjawab, "Ya." Malaikat itu berkata lagi, "Lihat, semua kambing jantan yang sedang mengawan itu loring, berbintik-bintik dan belang. Aku sengaja mengatur hal itu bagi kamu kerana aku telah melihat semua yang dilakukan oleh Laban terhadap kamu. Akulah Allah yang telah menampakkan diri kepada kamu di Betel. Di sana, engkau telah mentabiskan sebuah batu peringatan dengan menuang minyak zaitun di atasnya. Di sana pula engkau bersumpah kepada aku. Sekarang bersiaplah dan kembalilah ke negeri kelahiran kamu." Ayat 14. Kemudian Leah dan Rachel menjawab, "Tidak ada lagi bahagian daripada kekayaan bapa kami yang akan kami warisi. Dia memperlakukan kami seperti orang asing. Dia telah menjual kami, dan apa yang telah diterimanya untuk itu telah dihabiskannya juga. Segala kekayaan yang telah diambil oleh Allah
daripada bapa kami. Sebenarnya, milik kami dan anak-anak kami. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Kemudian, Yakub bersiap untuk pulang kepada bapaknya di negeri Kanan. Dia menaikkan semua isteri dan anaknya ke atas unta-unta. Lalu, dia mengiring ternakannya dan membawa semua yang telah diperolehnya di Mesopotamia. Pada masa itu, Laban berada di padang dan sedang mengunting bulu dombanya. Pada masa itulah Rachel mencuri patung pelindung keluarga kepunyaan bapaknya. Yakub menipu Laban dengan tidak memberitahu keberangkatannya kepada Laban. Yakub mengambil segala harta miliknya lalu pergi dengan segera. Dia menyeberangi sungai Efrat lalu menuju ke kawasan pegunungan Gilead. Laban mengejar Yakub, ayat 22. Bila Laban tahu akan rancangan Yakub, dia mengejar Yakub. Mari kita mendengar selanjutnya. 3 hari kemudian, Laban diberitahu bahawa Yakub telah lari. Oleh itu, Laban mengumpulkan sanak saudaranya. Kemudian, dia bersama dengan mereka mengejar Yakub selama 7 hari sampai menyusuli dia di kawasan pegunungan Gilead. Pada malam itu, Allah datang kepada Laban dalam mimpinya dan berfirman, "Awas, jangan sekali-sekali ancam Yakub dengan sepatah kata pun." Pada masa itu, Yakub telah memasang kemahnya di sebuah bukit. Kemudian, di kawasan itu juga, di pegunungan Gilead, Laban dan anak buahnya memasang kemah mereka. Laban berkata kepada Yakub, "Mengapa kamu menipu aku dan membawa lari anak-anak aku seakan-akan mereka tawanan perang? Mengapa kamu menipu aku lalu pergi dengan diam-diam tanpa meminta diri? Seandainya kamu minta diri, aku tentu melepaskan kamu pergi dan kegembiraan dan nyanyian diiringi tamburin dan kecapi. Bahkan kamu tidak memberi aku kesempatan pun untuk mencium anak cucu aku sebagai perpisahan. Bodoh betul tindakan kamu itu. Aku berkuasa untuk berbuat jahat terhadap kamu. Tetapi malam tadi Allah yang disembah bapa aku, Allah yang disembah bapa kamu memberitahu amaran kepada aku supaya tidak sekali-sekali mengancam engkau. Aku tahu bahawa kamu pergi kerana ingin sekali pulang. Tetapi mengapa kamu mencuri patung pelindung keluarga aku?" Ayat 31. Kemudian Yakub menjawab, "Saya pergi dengan diam-diam kerana takut pakcik akan menahan anak-anak pakcik. Tentang patung itu, jika pakcik menjumpai orang yang telah mencurinya, dia akan dihukum mati. Periksalah sama ada barang-barang kepunyaan pakcik ada di sini. Jika ada, sila ambil. Semua orang kita boleh menyaksikannya." Yakub tidak tahu bahawa patung itu dicuri oleh Rachel. Ayat 33. Laban pergi ke kemah Yakub dan mengeledahnya. Sesudah itu, dia ke kemah Leah dan kemah kedua-dua orang hamba perempuan itu. Tetapi patung itu tidak didapati. Akhirnya,
Laban masuk ke dalam kemah Rachel. Tetapi Rachel telah mengambil patung itu dan memasukkannya ke dalam kantung pelana unta. Dan Rachel duduk di atas pelana itu. Laban menggeledah seluruh kemah Rachel, tetapi tidak berjaya menjumpai patung itu. Kemudian Rachel berkata kepada bapaknya, "Janganlah marah, ayah. Saya tidak dapat berdiri menyambut ayah kerana saya sedang datang bulan." Laban mencari patung itu dengan teliti, tetapi tidak menjumpainya. Selepas itu, Yakub marahlah. "Kejahatan apakah yang telah saya lakukan?" tanyanya dengan geram. "Apakah salah saya sehingga pakcik mengejar saya? Sekarang, setelah menggeledah segala barang, adakah pakcik menjumpai barang kepunyaan pakcik? Keluarlah dan letakkanlah barang itu di sini, supaya semua orang saya dan pakcik dapat melihatnya. Biarlah mereka buat keputusan siapa antara kita yang benar. Saya telah tinggal bersama-sama dengan pakcik selama 20 tahun. Kawanan domba dan kambing pakcik berkembang biak dengan baik, dan belum pernah saya makan seekor kambing jantan pun daripada ternakan pakcik. Ternakan yang mati ditekam, binatang buas tidak pernah saya bawa kepada pakcik, tetapi saya sendirilah yang menanggungnya, yang menggantinya. Ternakan yang dicuri pada waktu siang maupun malam, selalu pakcik tuntut supaya saya menggantikannya. Seringkali saya kepanasan pada waktu siang dan kesejukan pada waktu malam. Kerap sekali saya tidak dapat tidur pula. Begitulah keadaan saya ketika bekerja bagi pakcik selama 20 tahun ini. 14 tahun lama saya bekerja untuk mendapat 2 orang anak perempuan pakcik, dan 6 tahun lagi untuk mendapat kawanan kambing dan domba. Selama itu, pakcik pun mengubah upah saya sampai 10 kali. Seandainya saya tidak disertai oleh Allah bapa saya, Allah yang disembah oleh Abraham dan Ishak, maka pakcik tentu telah menyuruh saya pergi dengan tangan kosong. Tetapi Allah telah memperhatikan kesusahan saya dan pekerjaan yang saya lakukan. Dan malam tadi Allah memberikan keputusannya. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Setelah itu, Laban menjawab, "Yakub, 2 orang wanita itu anak aku. Anak mereka itu milik aku, dan kawanan domba itu kepunyaan aku juga. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lihat di sini kepunyaan aku. Tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk menahani anak cucu aku. Oleh itu, marilah kita berbuat perjanjian dan menimbunkan batu-batu sebagai tanda perjanjian." Kemudian, Yakub mengambil sebuah batu dan menegakkan sebagai batu peringatan. Dia menyuruh anak buahnya mengumpulkan batu dan membuat satu timbunan. Kemudian mereka makan bersama dekat timbunan batu itu. Laban menamakan timbunan batu itu Yaga Sahaduta, dan Yakub menamakannya Galid.
Laban berkata kepada Yakub, timbunan batu ini akan menjadi peringatan bagi kita berdua. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Galed. Laban berkata juga, semoga Tuhan mengawasi kita selama kita hidup berjauhan. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan juga Mizpah. Laban berkata lagi, jika kamu tidak memperlakukan anak-anak aku dengan baik atau mengawini wanita-wanita lain, walaupun tiada yang mengetahuinya, ingatlah bahawa Allah mengawasi kita. Inilah batu-batu yang telah aku timbun, dan ini batu peringatan. Baik timbunan itu maupun batu peringatan ini mengingatkan kita bahawa aku tidak boleh melalui timbunan ini untuk menyerang kamu. Dan kamu pun tidak boleh melalui timbunan ini dan batu peringatan ini untuk menyerang aku. Allah yang disembah Abraham dan disembah bapa aku Nahor akan menjadi hakim antara kita. Kemudian Yakub bersumpah dengan Allah yang disembah oleh Ishak bapaknya untuk memegang perjanjiannya. Dia menyembelih seekor binatang dan mempersembahkannya sebagai korban di atas bukit itu. Dia menjemput semua anak buahnya untuk makan bersama. Setelah selesai makan, mereka bermalam di bukit itu. Awal pagi esoknya, Laban memberikan ciuman perpisahan kepada anak cucunya, memberkati mereka, lalu pulang ke tempat tinggalnya. Ya. Di sini kita membaca dan memahami bahawa dalam ayat 53, Allah yang disembah Abraham dan disembah bapa aku Nahor. Ya, bapa Laban, Nahor, juga menyembah Allah. Tetapi mengapa Laban tidak menyembah Allah? Dan dia ada patung perlindungan. Itu batu berhala. Ya, kita mesti meneliti. Bila keluarga kita, bapa, ibu kita percaya kepada Yesus, sesungguhnya anak-anak juga mesti percaya kepada Yesus dalam iman, bukan berturut-turutan. Tetapi kita tengok dalam ayat 53, Laban tidak percaya walaupun bapaknya percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya, tetapi kita tengok kepercayaan Abraham, Ishak dan Yakub berturutan, dan mereka betul-betul tahu Allah adalah Tuhan mereka, kerana Allah datang memimpin mereka. Ya, ini adalah Kejadian babak ke-31. Sekian, terima kasih. Shalom.